Kalau kau tengah operate, kau gatal kat belakang, macam mana buat? Gatal celah ketiak ke, siapa nak garu? So yang dia ada running kan. Tolong garu. Okay, camera roll. Video hospital playlist. Scene putus tangan. Okay, hai semua. Hari ni kita nak layan video baru. Maknanya benda ni dah sejak daripada lama lagi. Lah. Orang suggest benda ni, tapi hari ni kita berpeluang ada rezeki untuk nak cerita apa Man? Cerita hospital playlist. Hospital ship. Hospital ship. Suka aku. Episod 4 dengan episod 5. Sebenarnya aku dah tengok cerita ni sikit, tapi bila tengok balik ni, weh, ni bukan bidang aku. So hari ni kita panggil special guest, kita ceritakan pasal benda ni. So kalau yang tak faham tu, summary ni dia power lah. Macam tu lah, cerita dia power lah. Untuk satu perkara ni maksudnya pakar bidang bedah tangan lah. Yang melibatkan macam cerita ni doktor aku panggil sebab ada tangan putus, dia kata ada tangan putus. Kita tengok jari. So untuk pelitihan ni kita perlu buat orthopedic surgeon atau plastic surgery 4 tahun. Lepas tu kena sambung lagi 3 tahun. Total training dia makan masa 7 tahun 8 tahun lah. basically dia punya summary dia. Summary ni dia power lah. Suka aku. So kita tengok terus lah. それに立ちんだあったからね。この部屋が愛した。でも来週会うわ。ada kurang macam ni. Ayo. Kau. Kau tahu accident ni apa? Saya tak tengok lagi. Yang aku ingat lah. Dia hospital ship ni, sistem dekat Korea ni, dia ada pulau-pulau tempat pedalaman-pedalaman. Healthcare facility tak boleh nak buat dengan baik lah kat tempat-tempat tu. So dia buat kapal ni jadi hospital. Macam kat Malaysia kita ada klinik kesihatan, klinik desa. So dia cover specialty ke ataupun tak? Maksudnya dia cover yang melibatkan doktor pakar ke? Sub tak ada lah, sub. Tapi dalam cerita ni dia buat lah. Dia ada surgeon, dia ada physician. Dalam ni lah. Dalam ni lah. Betul, real world tak tahu lah. So kita sambung. Okay. Ada green screen juga. Ni dulu dia cakap pakai mesej ni. Toxic. Wish, tengok yang ni aku dah seram lah. Ada boleh agak lah. Saya dah boleh agak lah. Bapak Hazard. Aduh. Ini doktor surgeon tu. Ini doktor perempuan ni, aku dah lupa dah nama dia apa. Dia apa? Orthopedic surgeon ke? Dia orang surgeon kan? Orthopedic surgeon tu pakai bedah tulang. Tapi dia bukan orthopedic. Dia surgeon. Dia appendix. First ni kita buat appendix ni. Mungkin doktor general lah. Dia PPE tak pakai. Gulus. Patutnya kena pakai ni sebab kita tak tahu yang dia ada HIV tak ada status. ke.
yang creamy. Tak lesson lah air je ni. Producer. Oh ya. Dia nak rekod ini dia dah kapal kan? Ni lah. Tadi putus habis ke tadi tangan dia? Mula-mula tu macam crush je kot. Macam kau tengok tadi Macam tak putus habis kan? Dia cuma rasa pas tak ada ke. yang aku nampak untuk dalam kes ni safety dia tak ada lah. Tak pakai glove apa semua. Yang kedua, reality kalau terputus sikit kita tak boleh putus lagi habis je. Macam tadi tu tak boleh sepatutnya. Dia bagi putus habis terus. Contoh macam dekat bahagian sini dia ada dua saudara utama. Adik tu dengan anak tu. So kadang-kadang yang putus paruh tu satu dari saudara tu ada lagi. Boleh supply lagi Dia tak rasa Kemudian betul dia. kadang-kadang dia ada saluran kecil-kecil ada lagi. Dia panggil collateral circulation. Still bagi supply darah. Kadang-kadang dia ada venous drainage. Venous drainage tu darah daripada ujung tangan dia akan bawa ke jantung. So bila kita potong semua tu, dia punya kadar kejayaan akan jadi kurang. Sebab apa yang penting bila kita sambung tangan, apa yang penting ialah darah yang mengalir ke jantung. So biasanya kalau tinggal kulit sikit pun kita akan preserve. Maksudnya kita tak payah potong bagai habis. Oh iya? Walaupun tinggal kulit sikit memang terpulai tangan. Kadang-kadang ada darah vein tu ada lagi. Biasanya ada lagi. Oh, dia explain tak kenapa dia buat? Ini sambung sikit. Sama Sama. Cuma dalam cerita ni saya rasa lah reason dia sebab dia kata dia nak potong habis supaya dia boleh letak dalam kucing. dalam box yang air sejuk tu kan. Bila air sejuk tu reason dia mungkin boleh tahan lagi lama lah saya rasa. Jadi kita tengok. Betul ya? Dua. Ingat? Dia cerita Korea kan? Korea. Selalu tengok cerita Korea ni si pandai lah cakap Korea. Kau tak salah, aku tahun berapa cakap 2005 ke 2003? Lama kan? Lama ni. Pasal dia bungkus-bungkus nanti. Letak dalam plastik terus masuk dalam macam ice box. Okay. Kalau tangan dah terputus habis lah. Kalau macam kes tadi ni, kalau tangan tu tak terputus habis, Jangan putuskan. jangan putuskan. Jadi kita boleh letak kayu ke apa spling ke. Tujuan dia? Tujuannya untuk kita jangan bagi bergerak. 15. Immobilize. Bila kita bergerak dia akan merosakkan lagi saluran darah yang ada. Tapi kalau sekiranya dah terputus habis, Tangan ke jari. jari ke apa kita kena letak dalam kain yang basah, balut ataupun kalau tak ada kain bersih, lepas tu kena letak dalam satu beg plastik yang kita boleh tutup. Kemudian kita akan letak dia dalam ice box yang ada ais yang ada air. Ais yang ada air. Kat tepi. Bukan direct. Plastik tu letak dalam air batu direct. Atas air batu terus, dia akan jadi postbite. Suhu berapa suhu yang kalau kata perlukan nak preserve ni? Preserve kita nak 4 darjah Celsius. So kalau direct air dia akan jadi kosong ataupun negatif. Sebab apa kita buat macam tu? Bila kita letak dalam ais, tisu tu akan lebih tahan lama. Contohnya kita punya otot-otot ni ada masa 6 jam je untuk dia hidup. Bila dapat dapat kalau darah. Macam dia cakap tadi lah. Macam tadi 6 jam tadi. Betul lah dia cakap 6 jam betul. Dia kita punya bahagian ni ada banyak. Kulit, otot, tulang. Tapi yang paling cepat mati ialah otot. Kalau dia mati dia tak akan hidup dah. Dia panggil irreversible. Maksudnya ada ke yang mati boleh hidup boleh?
Tak boleh. Maksudnya kalau kulit boleh tahan lama sampai 24 jam boleh. Ulang pun sampai 4 hari. So bila kita letak dalam ais tadi tu 6 jam tu dia akan double. Dia akan jadi 12 jam. Semua lah boleh ulang boleh jadi double lah. Semua akan jadi double. Satu je tak ada double. Kalau putus kepala ni. Tak boleh lah. Itu putus harapan dong dia. Itu penting lah. So kejayaan sambungan penyambungan anggota badan terputus bergantung kepada early management. Kalau kita boleh handle dengan bagus, so kebanggaan untuk berjaya itu tinggi. Kena basuh dulu tak tempat yang dalam tanah ke? Kena basuh Dia dulu. nasihatkan ayah basuh dia nasihatkan buang yang gross material dia. Yang secara kasar je lah. Secara kasar. Lepas tu balut ke? Yang terpotong tu maksud Ais, yang ini. Kita kena ambil kain tu, balut, just bandage lah. Tapi ada orang pakai Dia akan stop dia. pakai tali. Tak dinasihatkan lah sebab benda tu kadang-kadang dia akan boleh merosakkan salur darah yang ada untuk kita sambung salur darah. Biasanya bila kita tutup kat ujung, terutama kalau dia dah putus habis, kita punya badan tu ada sistem kita. Sistem badan kita dia bahkan boleh berhentikan pendarahan tu. Bagi masa sikit kan. Putus anggota ni tak kisahlah apa-apa. Maksudnya ada successful rate lah. Successful itu bergantung juga ada keadaan tertentu. Kalau macam kena macam pisau tajam bersih, kebanggaan untuk berjaya tu lagi tinggi. Tapi kalau macam crush, tangan tu kena hempak dengan benda berat, tulang-tulang hancur, tisu-tisu hancur, biasanya itu kejayaan rendah, amat rendah. Dan kadang-kadang kita tak sambung pun dalam kena tu. Bila putus separuh ni, pasti akan berjaya daripada putus habis. Banyak yang kita jumpa kes ada yang tinggal kulit. Tapi semua hampir lebih daripada 90% ke 100% semua berjaya. Berbanding yang putus habis. Apa telefon aku di sini? Tapi untuk pengetahuan semua, kepakaran seperti hand ni kat Malaysia tak ramai. Sampai 80 orang seluruh Malaysia. Macam saya tu jadi HUSM ni, kita cover satu Kelantan dengan Terengganu. So kalau nak transfer daripada sana ke sini within 6 hours lah. Within 6 hours. So ingat tu kalau terputus apa-apa sekali. Tapi kalau putus cinta tak payah kan. Kita dia pernah refer USM, saya putus cinta tolong Sama sambung dengan kawan dia puteri. Maaf banyak. Tengok pun tahu. banyak lah. Kadang-kadang jadi limpatic juga. Boleh juga. Sebenarnya kejayaan pembedahan menyambung ialah adanya darah daripada yang putus ke jantung. Oh sebenarnya itu prinsip Itu paling penting daripada darah daripada jantung ke tangan. Sebab kalau darah masuk tapi tak ada darah mengalir ke jantung, dia akan bengkak. Oh itu juga. Dia akan bengkak. Lalas dia akan bagi darah yang mengalir ke tangan tu akan sumbat. Oh, dia itu yang balik Dia dia ada dia. Dia sejuk. Dia je dah mengaku lah. Dia juga lah. Dia tak ikut auto kan. Tak pernah ada training untuk surgeon ni. Ada. Bukan hand dia, orto pun tak ada. Betul tak ada. Dia nak jadi hand surgeon, dia kena jadi orthopedic surgeon dulu. Ya. Tapi dia orthopedic surgeon pun dia tak jadi lagi. Dia macam Ilak masuk universiti, sekolah menengah dah pergi, sekolah rendah pun dah habis. Sebab tu kot dia potong sebab dia tak buat ortho kan. Agak lah. Ada logik lah kan. Banyak boleh claim sok-sok. Tangan. Teleconference.
Tapi kalau by right kalau apa ni, so mungkin boleh lah. Tapi kalau macam nak train dengan company susah sikit. Macam train dengan company boleh sebab company tak buat hazard punya risk assessment Betul. Dah tahu ribut macam tu, macam tu juga. Kalau nak buat macam tu mungkin kena seorang kena pegang, supaya jangan jatuh. Dia tak ada helikopter ke yang boleh ambil patient Ribut. Coast Coast Guard ada kan helikopter? Coast Guard ada. Tadi kata kan Coast Guard pun nak casino tak boleh. Masa macam kat USM kan, kita cover pelantar minyak dekat terrain, dekat putih apa semua kan. Memang jangan kita guna helikopter, jangan bawa. Kalau ada kes emergency kat pelantar minyak tu, macam bawa guna helikopter ke USM. Oh, dia nak tolong. Tapi dia buat macam telekonferensi. Itu doktor TCM tu. Apa panggil tu yang guna jarum ni? Acupuncture. Okay, dia buat under supervision tapi yelah itu ajar kan. Tak ada training. Okay. Loop. Tu loop. Yang dipakai tu nama dia loop. Loop tu dia macam kancah pembesar. Biasanya kita akan nampak benda yang kecil tu 4 kali ganda lah. 4 kali ganda. Biasa untuk structure yang kecil macam sarung-sarung, macam saraf. Nak repair balik. Urat-urat lah nak repair. Ni apa dia buat ni tadi? Dia pertama dia kena debridement. Debridement tu kita kena buang tisu-tisu yang dah rosak. Repair dulu. Kita kena buang tisu-tisu yang dah rosak. Sebab so ingat tu kalau terputus apa-apa sekali. Tapi kalau putus cinta tak payah kan. Kita cuba nak refer USM. Tu apa? Screw. yang ni dia punya drill wire. Yang buka tu lama dia kena hand screw dulu. Oh tu nampak tadi dia guna wire, tapi biasanya kalau kat hospital kita ada guna besi lah. Tapi mungkin kat sini atas kapal tak ada je. Sekalilah sanggup besi. Mungkin yang ni juga guna wire lah Sir. Guna wire. Siap lah. Baru pulang. Baru pulang ni. Pertama bila kita nak sambung, kita akan sambung tulang dulu. Betul lah dia buat? Kita akan bersihkan dulu tisu-tisu, buang tisu yang mati, yang kotor. Kemudian kita akan sambung tulang. Jahit halus. Siap lah? Kesimpulannya dia siap lah. Lepas dah jahit tulang, kita akan jahit otot-otot kan. Lepas tu kita jahit tulang. Grip dia tak buka. Apa? Grip dia off. Gila tipu. Cantik lagi pink lah. Gila tipu. Kalau bangun tidur, patient sakit lagi biasanya. Harga. Sempat lagi. Maksudnya konferensi ni pun tak habis lagi. Masih continue tu sampai. Lepas tu kita akan block lah. Block dengan plaster apa tak nak bagi gerak. Awal-awal kita. Sebab kalau gerak-gerak pun bedah, takut dia rosak tempat yang selalu dah. Dia sambung lah. Habis. Habis. Dah tengok dia jahit tadi, nampak halus dia punya benang. Itu memang sangat halus lah. Memang halus. Nak tengok benar. Ada sampel.
Okey. Di benang 8O ni dengan 10O. Memang ada saya setuju. 10O ni lagi halus daripada rambut. Tunjukkan mana tengok. Macam ni. Dekat sikit. Itu. Yang ni A-O nampak? Nombor 8 80 A-O. 80 dengan Dia suture dia lagi kecil, nombor lagi besar saiz dia. Yang tu paling halus. Dia boleh buka, boleh buka. boleh buka. Yang ni dah expired kan. Bismillah no. Oh, halus kan? Ini pun dah halus kan? Itu macam mana? Buat apa tak Ah, gila tak nampak. Nampak? Jarum dia pun susah nak tengok. Oh, ya. Lagi halus daripada rambut. So nak tengok tu kena pakai loop. So kalau nak tengok tu kita kena Apa dia? Allah halusnya. Kena pakai kita loop. guna ni lah, ni panggil loop. Loop eh, loop eh. 8O ni Dia 8O masih 8O kita boleh masih nampak lagi, kita boleh guna. Itu juga? Ya, compare dulu. Yang warna biru ni, warna biru ni. Gambar Macam kan? ni, sudah dah jatuh sana. Nanti aku ambil gambar. Yang ni dipanggil loop lah. Yang saya punya ni dia boleh bagi 4 kali ganda. Terutamanya kalau tisu urat yang grafik aku tak ada ni. Dah dengar kau cakap apa? urat yang kecil lah. Aku tak nampak pilih umur. Urat yang kecil lah. Hilang. Jangan kau hilang. Jangan hilang. Oh, needle pun bersatu je tu. So, Tapi untuk pegang dia pun dia tak boleh gunakan alat yang biasa. yelah dah. Sebab dia punya jarum sangat halus, so kita guna special punya alat lah. Panggil micro set. Micro set. Micro set eh. Kalau set macam ni, biasanya hanya dekat center yang utama dia. Tak boleh rasa pun dengan tangan ni. Aku tak boleh ya. Biasanya cuma hospital besar-besar je yang Hospital shape ada pak. Kau jangan main. saya tak tahu kan. Saya tak nampak dia guna alat ni. Kau boleh buat fellow training. Alat micro set ni. Tapi nanti saya memang nak pergi Korea juga nanti. Oh, ya ni? Saya nak belajar dekat Seoul University. So kita boleh follow dia nanti. Tengah Boleh kita shooting sana ni. Agak lah. Kau kena invite lah. Tapi- Ada official letter daripada universiti ya. Bila kita handle benda-benda halus kecil, saudara tu dalam saiz dia dalam 1 hingga 2 mm. So bila kita ganas-ganas, bila tangan tak steady apa semua, dia akan koyak saudara tu. So tangan semua kena steady, duduk. Dia bukan pegang macam alat biasa. So benda-benda ni semua kena pergi kursus lah. Dia panggil training dia ni. basic surgery course. Kena duduk seminggu 8 sampai 5 petang hadap mikroskop, belajar pegang, duduk jahit ekor tikus punya saudara. Ekor tikus punya saudara. It's magic! Memang awal-awal masa training tu memang akan berpindah-pindah pening kepala lah sebab tak biasa dengan benda-benda halus. Tapi bomo boleh. Pakai tangan. Biasa dengan makhluk halus. Tadi tu nampak? Ada. Pakai benda ni pun tak nampak lagi. Tapi 10O, masa 10O ni kita akan guna mikroskop lah. Mikroskop tak bawa. Mikroskop tak boleh bawa kan. Jadi ini dibuat khas spesifik untuk individu tertentu. Dia set ni ada ukuran dia. Dia kalau pakai benda ni dia ada jarak tertentu. Macam ni 4 kali 450. Dalam 45 cm dia akan nampak clear. So kena steady lah. Tak boleh ke depan ke belakang masa buat tu. Bukan benda ni kena steady, badan kena steady. Paling penting mental kena steady. Mental kena steady sebab biasa micro surgery ni operation makan masa 6 jam, Oh, 12 dah jam, lama. Tu kau nak kena duduk macam tu. 10 jam. Kadang-kadang tak tidur malam pun dah dia. 6 jam 10 jam. Ini untuk open needle. Alat ni pun sensitif lah, tak boleh main campak ke apa semua. Kalau campak, main campak je akan rosak. Ujung Macam tu dia. lah. So kena memang kena jaga betul-betul lah. Nak tie pun guna ni lah. Guna tu lah. Macam mana kau dah buat? Apa susahnya macam ni? Kau Macam tadi kan, memang common ke? Memang apa akan suruh try gerak dulu ke? Kalau dia dapat dipanggil focal suture, maksudnya kita boleh passively pesakit tak boleh gerak dulu. Dia ada protokol dia lah yang kita selalu guna dua protokol. 2 minggu yang pertama kita kena tolong dia gerak macam ni. Sebab apa kita suruh gerak macam tu? Sebab kita tak nak bagi, kalau lama tak gerak dia akan melekat dengan tisu sekeliling dia. Enggak. Macam addition je lah. Macam addition lah. Tapi penting kan rehat ni. Rehab sangat penting. Sangat penting kan. Kejayaan fungsi seseorang tu sangat bergantung pada rehab. Kalau kita dah buat macam mana pun dah perfect dah, kita operation perfect, sambung apa semua, tapi sakit tak nak buat. Dia sakit lah, kadang-kadang patient kita takut lah, sakit lah kadang-kadang. Dia dah tak berani lah. Kalau dia tak gerak macam ni 2 minggu tak gerak macam ni, akan keras lah. Benda dah susah, resources limited. 80 orang ada saja nak boleh buat kes dia seorang kan. Tapi Magic Virus satu Malaysia 2 je kan. 2 orang. Kira-kira. Aku ada satu soalan lah. Antara MS pakai bius dengan hand and microsurgeon, siapa lagi terror set lain? Patutnya Alvin kan, level house semua. Ya, mesti malas. So
Okay, thank you. Thank you so much. hari ni. Terima kasih lah jemput saya. Nanti First time ni masuk YouTube ni. masuk-masuk ni lepas-lepas ni boleh lah second time, third time tak ada hal kan? Boleh. Boleh. Green light dah ada. Member. Thank you untuk share info ni dengan kita sendiri, dengan audience Terima kasih banyak-banyak untuk yang tengok video ni. So kita orang nak recommend juga tengok video ni. Situ ada satu, sini ada satu. Kat sini ada dua. So korang yang kat luar jangan lupa like video ni dulu, share juga video ni, dan subscribe channel Media Vibe. Terima kasih banyak-banyak. Thank you very much. Jumpa Boleh baru lagi. suka subscribe semalam. Ya, lupa. Alright, itu saja. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Bye. Ambil gambar. Okay. Set. Boleh lah ambil gambar kenangan bersama Media Vibe.